Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor merupakan calon tepat untuk merampas semula Parlimen Kemaman daripada PAS pada pilihan raya kecil Parlimen berkenaan 2 Disember ini. Pengerusi Majlis Veteran UMNO Kelantan, Datuk Kamarudin Abdul Wahab berkata, Raja Muhammad Effendi merupakan satu nama besar dan sudah dikenali penduduk Kemaman sebelum ini. Menurutnya, walaupun calon tidak pernah berada di bahagian hadapan kepimpinan parti, tetapi beliau dihormati dalam kalangan ahli UMNO. Katanya, saya yakin UMNO dan Barisan Nasional akan dapat merampas kembali Parlimen Kemaman kali ini kerana meletakkan seorang calon yang sudah tentu dikenali oleh rakyat Kemaman. Sudah tentu rakyat memberi perhatian kepada calon BN kerana jasa beliau dalam Angkatan Tentera selain dikenali semua ahli UMNO. Parlimen Kemaman merupakan kubu kuat UMNO dan BN tetapi tewas bermula 2018 ketika PRU 14 dan dikatakan bermulanya kejatuhan parti itu di Terengganu. Pencalonan Raja Muhammad Effendi diumumkan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi ketika majlis pengumuman calon BN bagi PRK Parlimen Kemaman di Menara Dato' On pada Selasa. Keputusan meletakkan bekas Panglima ATM berusia 65 tahun itu dipersetujui pimpinan Dewan Tertinggi BN serta pemimpin akar umum parti itu di Parlimen Kemaman. Pada PRU 15 November lalu, penyandang kerusi Parlimen Kemaman, Cik Alias berjaya mempertahankan kerusi yang dimenanginya sebelum ini, menewaskan bekas Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Said dengan memperoleh majoriti sebanyak 27,179 undi. Cik Alias memperoleh undi 65,714 undi, manakala Ahmad mendapat 38,535 undi. Gerak kerja kempen wanita UMNO dan Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman akan disesuaikan mengikut keadaan semasa dengan mendahulukan bantuan kepada rakyat sekiranya berlaku banjir. Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, segala perancangan dan langkah berjaga-jaga telah diatur bagi menghadapi kemungkinan berlaku bencana itu ketika tempoh kempen PRK berlangsung. Katanya persediaan ini amat penting memandangkan Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan monsun timur laut dijangka bermula pertengahan November dan berlanjutan sehingga Mac tahun depan. Dalam pada itu, Noraini berkata pemilihan Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor sebagai calon BN bagi PRK berkenaan membuktikan kepimpinan semua peringkat dalam gabungan itu memahami perubahan landscape politik semasa negara. Beliau berkata sayap wanita parti berkenaan juga mengalu-alukan keputusan BN memilih bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu untuk mewakili BN dalam PRK Kemaman. Katanya wanita UMNO dan BN berharap pengundi di Parlimen Kemaman dapat memberikan sokongan dan kepercayaan kepada calon BN untuk memberikan khidmat parti kepada rakyat. PRK Parlimen Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid dengan Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian berlangsung pada 2 Disember manakala tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal masing-masing pada 18 dan 28 November ini. Pada pilihan raya umum ke-15, calon BN Datuk Seri Ahmad Said tewas kepada Cik Alias dengan majoriti 27,179 undi sekaligus menyaksikan PAS mendominasi kesemua 14 kursi parlimen di negeri berkenaan. Apalagi yang tuan tak puas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah tak cukup derita puluhan tahun yang dialami oleh YB PMX? Demikian soal Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim selepas Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan bahawa Anwar memiliki pendirian berbeza dan menjadi lebih buruk selepas menjadi Perdana Menteri. Katanya sebaiknya Tuan Dr. Mahathir perlu move on dan memberikan pandangan sebagai negarawan. Bukan lagi bangkit isu peribadi antara dirinya dan pemimpin negara yang dulunya diangkat oleh beliau juga. Muhammad Kamil berkata, perkara yang lebih menjengkelkan apabila Dr. Mahathir sendiri yang meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan tidak menepati janji untuk menyerahkannya kepada Anwar. Dalam pada itu, beliau beranggapan bahawa komen yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir itu terhadap ahli Parlimen Tambun sebagai tanda kekesalan. Katanya ini kerana tak manis jika nak diingatkan semula apa yang tangan Tun dah lakukan kepada pemimpin negara baik daripada Tunku, Tun Hussein, Tun Razak, Pak Lah hinggalah ke pemimpin negara hari ini. Tidak ketinggalan kepada derita yang dialami oleh mantan pemimpin PAS yang telah meninggalkan kita. Mungkin PAS sekarang sudah lupa pesan mantan presidennya, Datuk Fadil Noor, bahawa Dr. Mahathir akan hidup lama untuk melihat kehancuran yang telah dia lakukan. Pada masa sama, Muhammad Kamil menjelaskan bahawa beliau tidak niat untuk menegur Dr. Mahathir, namun hantaran itu dibuat sekadar meluahkan rasa pemimpin muda yang cuba belajar daripada pengalaman politik Malaysia. Menurutnya, jika ada orang lebih tua mencelah hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak ada gunanya lagi untuk meluruskan pandangannya. Katanya begitulah halnya apabila seseorang sudah lanjut usia dan tanpa sedar menyuarakan rasa kesal dengan apa yang pernah dilakukan dirinya. Kita iakan saja dan maju ke hadapan.
Seorang pemimpin UMNO menyifatkan Dr. Mahathir Mohamad sememangnya tidak mahu SPRM menyiasat politik wang dalam UMNO kerana dirinya sendiri adalah raja kroni dan nepotisme. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zulkifli berkata, malah Dr. Mahathir juga punca politik perniagaan bermula dalam UMNO. Katanya macam mana nak suruh SPRM siasat, Top N sendiri raja kroni. Dia bail out syarikat perkapalan milik anaknya Mirzan masa kegawatan ekonomi. Dia bawa masuk Tun Daim dalam UMNO. Bermulalah politik perniagaan dalam UMNO. Para korporat makin minat merebut jawatan parti. Tun M tidak peduli semua itu, hatta UMNO haram. Asalkan dia, anak dan kroninya selamat. Sebab itu mana mungkin SPRM diarah untuk siasat. Untuk rekod Dr. Mahathir menjadi Presiden UMNO kira-kira 22 tahun dari 1981 sehingga persaraannya pada 2003. Terdahulu dalam podcast Keluar Sekejap yang dikendalikan Khairi Jamaluddin dan Syarif Sufian Hamdan, Dr. Mahathir berkata bukan menjadi tanggungjawabnya untuk memanggil SPRM menyiasat politik wang dalam UMNO yang berlaku pada tahun 1990-an. Jelas Dr. Mahathir pihak berkuasa tidak seharusnya menunggu arahan untuk bertindak jika menyedari berlaku sebarang penyelewengan atau politik wang dalam UMNO. Tambahnya, dia tidak boleh dipersalahkan atas budaya rasuah yang menular dalam UMNO sewaktu memimpin parti itu. Seorang lagi ahli Parlimen Bersatu tampil menafikan dakwaan bahawa sokongannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah disebabkan ugutan dan habuat. Sebaliknya, kata ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman, sokongannya kepada Perdana Menteri adalah demi memastikan kelangsungan rakyat di Parlimen Labuan. Katanya, saya ahli Parlimen Labuan ingin menafikan sekeras-kerasnya berkaitan dakwaan Ketua Armada Bersatu Malaysia, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal di satu sidang akhbar yang dibuat di Dewan Rakyat. Antara lain, beliau menyebut bahawa 4 ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri telah didatangi oleh seseorang yang diberikan gelaran Datuk Botak, kononnya memberikan tekanan seperti mengugut, menjanjikan projek dan memberi habuan wang tunai. Semua itu tidak benar, terutamanya kepada diri saya. Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim berkata dia akan memanfaatkan saman terhadap Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris yang menuduhnya menerima sogokan untuk mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Azizi mendakwa tuduhan itu satu fitnah dan dia menafikan ada ditawarkan apa-apa bentuk habuat. Dalam pada itu, Suhaili sekali lagi mengulangi bahawa sokongannya kepada Perdana Menteri dibuat secara ikhlas tanpa paksaan. Selain meminta Ketua Armada Bersatu yang juga ahli Parlimen Macang supaya berhenti mencari publiciti murahan, apatah lagi dia kini telah digantung keahlian daripada Bersatu. Katanya memandangkan kepimpinan parti telah menjatuhkan hukuman digantung keahlian selama 6 tahun kepada saya disebabkan melanggar disiplin parti, maka saya minta supaya Ketua Armada Bersatu berhenti membuat publiciti murahan melalui isu sama berulang kali. Suhaili merupakan salah seorang daripada 4 ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. 3 lagi ahli Parlimen Bersatu menyokong kerajaan ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecil Jelly. Pengarah Pilihan Perikatan Nasional dan PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno mencabar mana-mana wakil rakyat pembangkang yang berhasrat untuk beralih arah dan berada sebaris dengan kepimpinan blok kerajaan. Katanya mereka yang membuat demikian akan dibayangi rasa bersalah kerana secara jelas telah melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh parti. Katanya siapa berani lompat silakan, tuan-tuan akan dikejar dengan keikhlasan jentera yang melakukan kerja-kerja pilihan raya sehingga memenangkan tuan-tuan sebagai ahli parlimen. Keikhlasan ini akan mengejar sehingga ke lubang kubur kerana telah mengkhianati keikhlasan jentera yang telah bertukus lumus memenangkan tuan-tuan. Para jentera tak rugi apa. Menurut Muhammad Sanusi, tindakan 4 ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipengaruhi 2 keadaan, iaitu faktor penolakan dan faktor penarikan. Katanya ada 2 faktor, satu yang menarik, satu yang menolak. Kalau orang ini melompat atas faktor menolak, contoh mereka berpandangan Perikatan Nasional Bersatu PAS telah mengkhianati pengundi Melayu Islam di negara ini, mereka ada hak untuk melompat. Kerana itu dipanggil faktor menolak mereka pergi. Tetapi sepanjang pengetahuan kita dari November 2022 hingga November tahun ini, belum ada tindakan PN di peringkat negeri atau persekutuan yang boleh dikategorikan sebagai mengkhianati Islam dan Melayu sehingga melainkan mereka ini menolak sehingga pergi kepada parti lain. Mengulas lanjut, beliau berkata terdapat faktor penarikan yang dipercayai mempengaruhi ahli parlimen berkenaan untuk beralih menyokong blok kerajaan. Katanya pertama, mereka ditahan peruntukan setahun sekitar 4 juta ringgit untuk melakukan khidmat di kawasan masing-masing. Maka mereka kehabisan wang untuk meneruskan khidmat di kawasan mereka. Atas kesepitan itu, ada faktor yang menarik mereka apabila ada tawaran. Bila ditawarkan segelas air kepada musafir yang sedang kehausan, tentulah dia pergi untuk minum air itu. Dalam pada itu, Muhammad Sanusi menyifatkan dosa yang lebih besar ditanggung oleh mereka yang bertindak menyikat peruntukan ahli parlimen dan memancing dengan peruntukan-peruntukan berkenaan.
Katanya rasuah ke tak rasuah, kita angkat tangan lawan rasuah. Dia pun syarah lawan rasuah tapi hari-hari duk buat. Ini sasar rasuah tapi rasuah yang dibenarkan oleh mereka, kata mereka. Pasal peruntukan ini, duit kerajaan ikut suka kami nak beri kat siapa. Kamu cekik kawan tu sampai nak mati, bila kata lepas, hang nak bagi harta benda hang kata halal. Faktor penarikan ini yang mengheret 4 orang ahli parlimen menyatakan sokongan kepada pihak lawan. Itulah rasuah. Kalau tak rasuah, nak namakan sebagai apa? Kalau kata ikhlas nak beri peruntukan, kenapa tak bagi kepada 74 ahli parlimen pembangkang? Kenapa bagi 4 orang sahaja? Rabu lalu, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Jelly Zahari Kecil mengisytiharkan menyokong kepimpinan Anwar, namun tetap akan taat setia serta kekal sebagai ahli bersatu. Sebelum itu, ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid memulakan tindakan tersebut pada 12 Oktober, disusuli ahli parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman 2 minggu kemudian. 3 daripada 4 ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bertukar tempat duduk di dalam Dewan Rakyat. Datuk Seri Ahmad Maslan Barisan Nasional Pontian dalam ciapan melalui X memaklumkan bahawa 3 ahli parlimen berkenaan iaitu Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Zahiri Kecil Jelly dan Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan masih berada dalam tempat blok pembangkang tetapi duduk berasingan daripada ahli parlimen pembangkang yang lain. Katanya mereka masih pembangkang. Kabarnya Kuala Kangsar, ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid masih ingin di tempat lama yang sama. Sebelum ini, Zahari, Muhammad Azizi, Iskandar Zulkarnain dan Suhaili mengisytiharkan sokongan kepada Anwar atas alasan untuk kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing, namun masih kekal bersama bersatu. Khamis lalu yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dilaporkan berkata 4 ahli parlimen itu memohon menukar tempat duduk masing-masing di dalam Dewan Rakyat. Naib Ketua Serikandi Bersatu Datuk Mas Ermayati Samsudin mendedahkan punca parti itu menolak satu daripada klausa dalam draft Akta Lompat Parti yang kini dikaitkan dengan isu 4 ahli parlimennya mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Masjid Tanah itu berkata, pada sesi libat urus pertama berhubung cadangan akta itu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertikaikan klausa berkenaan di mana wakil rakyat yang ingkar dengan arahan dan pendirian pimpinan parti dianggap sebagai melompat parti. Mas Ermayati menjelaskan, Muhyiddin ketika itu merujuk kes dirinya tidak bersetuju dengan bekas Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak, ketika berada dalam parti berkenaan pada 2016 yang akhirnya menyebabkan beliau dipecat. Katanya Tan Sri Muhyiddin membangkitkan, jika kes seperti beliau ketika berada dalam parti lama UMNO, bagaimana adakah ia dikira lompat parti, beliau dipecat. Ia tidak adil dan keadaan itu menyebabkan Bersatu tidak bersetuju dengan klausa berkenaan bukan kerana alasan lain. Beliau ditanya mengenai tindakan Bersatu menolak klausa berhubung pengosongan kerusi jika seseorang ahli parlimen bertentangan pendirian atau melanggar prinsip parti di Dewan Rakyat. Selain pada masa turut tidak membina perlembagaan parti supaya selaras dengan akta berkenaan. Perikatan Nasional khususnya Bersatu kini berdepan isu 4 ahli parlimennya mengisytiharkan sokongan kepada Anwar atas alasan untuk kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing. Mereka ialah Zahari Kecil Jelly, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan yang semuanya bagaimanapun masih kekal bersama Bersatu. Ditanya sama ada terdapat lagi ahli parlimen Bersatu dijangka menyokong Perdana Menteri sebagaimana didakwa, Mas Ermayati berkata beliau tidak fikir perkara itu akan berlaku. Sebelum ini, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dilaporkan berkata Perikatan Nasional kini menjadi mangsa keputusan mereka sendiri yang menentang draft asal pindaan Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 kurungan Akta ACE 1663 berkaitan isu lompat parti. Draft asal mencadangkan jika mana-mana ahli parlimen melanggar pendirian dan prinsip parti serta gagal mengikut pendirian parti di Dewan Rakyat, individu itu dikira melanggar undang-undang serta perlu mengosongkan kerusi yang disandang. Penganalisis politik pula melihat situasi dihadapi Bersatu itu berpunca daripada tindakan parti berkenaan yang tidak membina perlembagaannya supaya selaras dengan Akta Anti Lompat Parti. Pada Jun 2016, Majlis Tertinggi UMNO membacak Muhyiddin atas kesalahan disiplin, namun Muhyiddin mendakwa bahawa beliau dikenakan tindakan itu kerana mengkritik kepimpinan Najib dengan mempersoalkan isu dana politik OMDB. PAS dirama mempunyai peluang mengekalkan kerusi Parlimen Kemaman pada pilihan raya kecil 2 Disember nanti, mengambil kira momentum gelombang hijau yang dilihat belum surut dan masih kuat, terutama dalam kalangan pengundi muda di kawasan itu. Walaupun belum memutuskan calonnya,
nama Menteri Besar Terengganu yang juga naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang dikatakan kesenaran pendek selain Cik alias Hamid yang menang pada pilihan raya umum ke-15 lalu sebelum kemenangan dibatalkan dicalonkan semula. Faktor lain ialah calon Barisan Nasional Jeneral Besar Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang dilihat sebagai orang luar sekaligus boleh menambahkan kekuatan untuk PAS terus mempertahankan kerusi parlimen berkenaan. Timbalan yang di-Pertua PAS Kemaman, Hanafi Ahmad berkata pengundi di kawasan parlimen itu tidak mengenali bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia berkenaan walaupun Raja Muhammad Afandi pernah belajar di Cukat serta mempunyai ramai ahli keluarga di kampung Mak Cili. Katanya, momentum kebangkitan gelombang hijau terutama dalam kalangan pengundi muda masih kuat di Kemaman. Mereka tidak memilih calon, sebaliknya pilih parti. Jika PAS mencalonkan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri atau mengekalkan Cik Alias, kami mempunyai kekuatan untuk mengekalkan kemenangan. Selain itu, ada pelbagai isu gagal ditangani kerajaan Pakatan Harapan, terutamanya kos sara hidup. PAS dijangka mengadakan mesyuarat khas bagi memilih calonnya dan akan mengumumkan nama calon berkenaan pada Khamis nanti. Senarai pendek calon untuk dipertimbangkan bagi mempertahankan kursi terbabit dijangka dikemukakan PAS Negeri pada 11 pagi. Hanafiah mengesahkan jawatan kuasa tertinggi PAS belum meminta nama calon yang disenarai pendek daripada PAS Negeri untuk PRK berkenaan, namun tidak menolak kemungkinan sudah ada senarai calon yang dipilih secara rambang. Katanya bagaimanapun kami yakin calon yang akan dipilih untuk bertanding PRK Kemaman nanti terdiri daripada pemimpin PAS terpatat. Peruntukan yang tidak disalurkan kepada pembangkang tidak boleh dilihat sebagai strategi kerajaan untuk menekan ahli parlimen daripada blok itu sehingga mengalih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penganalisis politik dari Pusat Perdana Fakulti Razak, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Dr. Mazlan Ali berkata, peruntukan kerajaan untuk pembangkang tidak pernah ada sejak merdeka atau termaktub dalam perlembagaan. Sebarang peruntukan kepada kawasan pembangkang dibuat melalui perbelanjaan pembangunan di bawah belanjawan setiap tahun. Pada masa sama, Mazlan turut menifatkan 4 ahli parlimen bersatu yang menyokong kerajaan sebagai tidak kental kerana wakil rakyat pembangkang terutama ketika di bawah pentadbiran Barisan Nasional mampu terus kekal dengan pendirian mereka walaupun tanpa peruntukan. Katanya, saya lihat ahli parlimen ini tidak begitu tahan lasak ketika Datuk Seri Anwar menjadi pembangkang selama berpuluh tahun tiada bermasalah. Begitu juga dengan PAS dan DAP yang menunjukkan mereka ini kental. Ahli parlimen bersatu ini kebanyakan orang baru dan masih ada budaya politik selesa kerana sebelum ini menjadi kerajaan. Apabila menjadi pembangkang dan tiada peruntukan, sudah mula rasa susah. Tiada istilah peruntukan untuk pembangkang. Jadi jika ada yang mendakwa ini strategi kerajaan dengan tidak memberikan peruntukan, itu tidak betul kerana memang tiada peruntukan untuk pembangkang kecuali ketika zaman pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri melalui perjanjian keyakinan dan pembekalan yang dimeterai kerajaan dan pembangkang. Beliau menjawab dakwaan segelintir pihak yang mendakwa tindakan 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri disebabkan ketiadaan peruntukan daripada kerajaan. Ahli parlimen berkenaan ialah Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik Kuala Kangsar, Datuk Suhail Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gomusang dan Zahari Kecil Jeli yang menyokong Perdana Menteri atas alasan untuk kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing namun masih kekal bersama bersatu. Mazlan turut mencadangkan supaya pembangkang berbincang dengan kerajaan secara baik berkenaan peruntukan seperti yang dicadangkan Perdana Menteri sebelum ini. Katanya alasan yang digunakan ahli parlimen yang menukar sokongan ini adalah peruntukan. Bagi saya, jika orang ini setia dan masih hormat kepada pemimpin, mereka tidak akan buat begitu. Secara mudah memberi sokongan kepada Anwar, musuh Muhyiddin. Soal nak beri peruntukan boleh tiada masalah. Maksudnya atas budi bicara kerajaan sama ada di pusat atau negeri, tapi bukan pembangkang mesti dapat. Ini yang ada orang salah faham. Pada masa sama, Mazlan turut melihat situasi yang berlaku dalam bersatu berpunca daripada tindakan parti itu yang tidak meminda perlembagaannya supaya selaras dengan Akta Lompat Parti seperti yang dilakukan parti lain. Perlembagaan bersatu tidak menyatakan keguguran keahlian secara automatik jika wakil rakyat mereka memberi sokongan kepada parti lain tanpa menyertai parti lain atau mengisytihar kuah parti. Katanya apabila ahli parlimen bersatu ini menyokong Perdana Menteri, mereka menukar whip tapi masih ahli bersatu, keahlian mereka tidak gugur dan tidak menjejaskan kedudukan ahli parlimen. Ini yang mendorong lebih ramai menyokong Perdana Menteri kerana tiada masalah. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menempelak tindakan 3 ahli parlimen bersatu yang bertukar tempat duduk dalam Dewan Rakyat. Dia mempersoalkan alasan bagi tindakan tersebut dan menganggap ia sama seperti amalan melompat parti seperti sebelum ini. Katanya apa alasan utama nak tukar tempat duduk? Duduklah di tempat sama dan sokong kerajaan dari sana.
Sebelum dan selepas Akta Anti Lompat Parti diwujudkan, Parlimen masih lagi ada katak-katak politik. Saya minta speaker untuk letakkan mereka ini di luar Dewan, lebih baik saya rasa. Di Dewan Rakyat, 3 daripada 4 ahli Parlimen yang baru beralih untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipindahkan tempat duduk di dalam Dewan Rakyat. Mereka kini duduk di belakang kerusi ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Untuk rekod, muda sebelum ini menarik balik sokongan kepada kerajaan pada September. Kata ahli Parlimen Bangi Shah Rezan Johan dalam catatan di X, 3 ahli Parlimen Bersatu dipindahkan ke belakang YB Muar. Bersatu sebelum ini menggantung ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman dan ahli Parlimen Kuala Kangsar Zulkarnain Abdul Khalid. Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli Parlimen Jelil Zahari Kecil pula kini dirujuk pada jawatan kuasa Lembaga Disiplin Bersatu. Tindakan ke atas keempat-empat mereka hadir selepas menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat demi kepentingan dan kebajikan pengundi di kawasan masing-masing. Menurut Akmal, dia konsisten dengan pendiriannya yang menganggap tindakan 4 ahli parlimen berkenaan sama seperti tindakan melompat parti serta ketiadaan peruntukan hanya digunakan sebagai alasan semata-mata. Katanya isunya adalah sama ada mereka ini mahu buat kerja ataupun tidak kerana peruntukan untuk pembangunan tetap boleh mohon seperti biasa. Jika ada isu setempat yang memerlukan peruntukan pembangunan, boleh panggil pihak yang terlibat seperti wakil rakyat, agensi-agensi kerajaan atau jumpa menteri minta bantuan. Yang tidak ada peruntukan ahli parlimen dan 2 ahli parlimen yang tugas sokongan itu dari Kelantan yang mana kerajaan negeri di bawah pentadbiran pihak pembangkang. Jadi alasan nyata sokongan sebab tidak dapat peruntukan itu tidak masuk akal. Dia menegaskan isu yang berlaku ini hanyalah demi kepentingan diri dan bukannya untuk memperjuangkan rakyat. Akmal turut menyuruh ahli Parlimen PAS yang tidak menyatakan sokongan kepada kerajaan sekalipun tidak menerima peruntukan untuk ahli Parlimen. Katanya ahli pembangkang lain okey saja, tambah mereka pula yang tidak okey. Tak ada pun isu nak lompat parti bila tiada peruntukan, jadi tak perlu guna alasan bila ahli Parlimen tidak pandai buat kerja. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul sebelum ini berkata dia telah menerima surat daripada keempat-empat ahli Parlimen berkenaan yang memohon untuk menukar tempat duduk mereka di Dewan Rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dikesa tidak mengambil masa terlalu lama untuk melantik menteri bagi menerajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup. Ketika membuat gesaan itu, Ahmad Tarmizi Sulaiman, Perikatan Nasional SIK berkata, ini selepas mengambil kira pengurusan perbelanjaan peruntukan yang diterima oleh Kementerian terbabit selain pelbagai isu kos sari hidup yang terus membelenggu rakyat. Katanya kementerian ini tidak perlu menunggu masa terlalu lama. Sudah lebih 4 bulan bekas menteri penuhnya tidak dapat diisi lagi. Sebab bila kita nak menunggu ketika mana kita sedang menguruskan perbelanjaan 1.88 bilion ringgit untuk kementerian ini. Saya menyarankan supaya Perdana Menteri tidak menunggu masa lebih lama lagi untuk melantik Menteri KPDN. Jangan tunggu lama. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari disebut-sebut bakal dilantik sebagai Menteri KPDN yang baru menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub. Beberapa pemimpin Parti Amanah juga turut mengesahkannya ketika ditanya perkembangan kekosongan portfolio tersebut. Bagaimanapun semua menjelaskan calon pengganti Salahuddin itu bukan senator Dewan Rakyat. Namun sehingga hari ini belum ada apa-apa perkembangan berhubung lantikan tersebut. Salahuddin yang juga bekas timbalan Presiden Amanah meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahia di Alor Kedah pada malam 23 Julai lepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Adli juga satu-satunya naib Presiden Amanah yang menang pada pilihan raya umum ke-15.